Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya pada pagi yang mulia ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan seterusnya keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, masa berlalu begitu pantas, yang pastinya kita semakin dekat ataupun hampir untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu persiapan demi persiapan mesti kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita imbas kembali perjalanan hidup kita, di mana kita bermula daripada alam roh. Dan di alam ruh Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku Tuhan kamu? Maka berkata mereka, yakni ruh, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan. Daripada alam ruh Allah Subhanahu wa taala pindahkan kita daripada alam ruh masuk alam kandungan. Dan di alam kandungan kita berada lebih kurang 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang, ada yang lebih. Dan daripada alam kandungan kita dipindahkan ke alam dunia. Dan di alam dunia ini kita tak lama, tuan-tuan. Dalam sekitar 60 lebih saja. Yang mencapai lebih daripada itu hanya sedikit. Maka dengan itu, hal ini sepatutnya menginsafkan kita. Pada hakikatnya kita semakin hampir untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada pilihan. Apa yang ada di hadapan kita adalah suatu persiapan yang besar. Persiapan dari sudut mengabdikan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku bagi Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini insya-Allah saya akan membaca sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mengambil pengiktibaran. Untuk kita sama-sama menjadikan mesej ataupun input yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu pengajaran ataupun sebagai suatu ilmu di dalam kita meniti kehidupan. Sebagaimana yang saya war-warkan dalam pertemuan yang lalu, di mana hadis merupakan sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Al-Quran adalah sumber perundangan Islam yang pertama. Bila kita sebut Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam bahasa Arab, membacanya menjadi ibadah yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan Al-Quran itu menjadi mukjizat untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklum dimensi Al-Quran
sangat luas. Merangkumi dalam soal akidahnya, ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, jenayah, ekonomi, siasat, hubungan antara bangsa. Pendek kata, apa isu yang dibincangkan oleh kita, daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar perkara, iaitu dari sudut pembentukan negara, dibincangkan di dalam Al-Quran. Itu sumber yang pertama. Adapun sumber yang kedua adalah sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW yang menjadi pegangan kita, yang menjadi panduan kepada umat manusia. Dan selama mana kita berpegang kepada panduan itu, insya Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Tetapi bila mana manusia itu berpaling, maka manusia itu akan hancur ataupun binasa. Bila kita sebut hadis Nabi, Nabi bercakap dalam pelbagai dimensi. Isu-isu yang berkaitan tentang akidah, apa saja, ibadat, muamalat, munakahat. Nabi bercakap dalam pelbagai dimensi, dalam pelbagai lapangan. Dan hadis ini kita mesti menjadikan sebagai satu panduan. Dan satu perkara yang saya nak war-warkan, Nabi dia tidak bercakap menurut hawa nafsu. Seperti mana kita melontarkan, seperti mana kita bercakap. Cakap kita tak sama dengan cakap Nabi. Kata-kata kita tak sama dengan kata-kata Nabi. Nabi dia tidak bercakap menurut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, sepotong hadis Rasulullah SAW daripada matan hadis Nabi SAW yang berbunyi, "At-tiflu la yusalli alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla." Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud anak-anak yang gugur tidak disembahyangkan, tidak mengambil pesaka, dan tidak diambil pesaka, melainkan keluar suara semasa lahir. Tuan-tuan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini kita nak bincang berkaitan tentang anak yang gugur. Kadang-kadang kita dapati ada perbezaan pandangan. Ada orang kata begitu, ada orang kata begini. Tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, perbezaan pandangan ni kita ambil di kalangan ulama-ulama muktabar, bukan di kalangan kita. Jadi topik ataupun maudu' kita berkaitan tentang anak yang gugur. Di dalam membicarakan masalah anak yang gugur, terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama untuk menentukan cukup kiraan bulan. Kalau kita mengikut pendapat ataupun pandangan sarjana Islam, iaitu Imam Ramli sebagai contoh, yang pertama, sekiranya anak tersebut berumur cukup 6 bulan. Ini sebagai satu maklumat kepada tuan-tuan, bila mana berlaku berkaitan tentang topik kita, maka kita tahu dalam situasi apa dari sudut tindakan yang perlu kita buat. Sekiranya anak tersebut berumur cukup 6 bulan dalam kandungan, maka wajib dilaksanakan pengurusan jenazahnya seperti orang dewasa, iaitu dimandi, dikafan, dan disembahyangkan. Seterusnya dikebumikan walaupun ketika keluar bayi tersebut sudah tidak bernyawa. Itu mengikut pendapat Imam Ramli. Di mana Imam Ramli mengatakan sekiranya anak tersebut berumur cukup 6 bulan dalam kandungan, maka wajib dilaksanakan pengurusan jenazahnya seperti orang dewasa, iaitu dimandi, dikafan, dan disembahyangkan. Seterusnya dikebumikan walaupun ketika keluar bayi tersebut
sudah tidak bernyawa. Baik, itu pertama. Dan yang kedua, pendapat Imam Ramli lagi. Jika umur anak tersebut belum mencukupi 6 bulan. Ini yang belum cukup 6 bulan. Dalam kandungan dan tidak diketahui hidupnya dengan cara pergerakan atau menangis atau bernafas, serta belum nyata kejadian, yakni tidak bersifat, maka tidak wajib dilaksanakan seperti mayat orang dewasa. Bahkan haram disembahyangkan. Anak ini sunat dibungkus dengan kain dan ditanam di mana-mana, yakni tidak semestinya di tanah perkuburan. Itu yang kedua. Jika umur anak tersebut belum mencukupi 6 bulan dalam kandungan. Dan kita tak tahu. Kita tak tahu dari sudut kita tidak diketahui hidupnya dengan cara pergerakan atau menangis atau bernafas. Dan yang paling nyata sekali, belum nyata kejadian, yakni tidak bersifat. Maka dalam hal ini tidak wajib dilaksanakan seperti orang dewasa. Bahkan haram disembahyangkan. Jadi anak ini sunat dibungkus dengan kain dan ditanam di mana-mana sahaja. Tidak semestinya di tanah perkuburan. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pendapat Imam Ramli lagi. Jika anak tersebut sudah terdapat bentuk, seperti manusia, walaupun belum sampai umur 6 bulan dalam kandungan, maka ia wajib dimandi, dikafan, dan tidak disembahyangkan. Ini pandangan Imam Ramli. Jika anak tersebut sudah terdapat bentuk, dah dapat bentuk seperti manusia, walaupun belum sampai umur 6 bulan, dalam kandungan, maka ia wajib dimandi, dikafan, dan tidak disembahyangkan. Itu pandangan Imam Ramli. Kalau kita tengok pula pandangan ataupun pendapat Imam Nawawi, Imam Nawawi, di mana dia mengatakan apabila anak tersebut keluar dengan bersuara. Kita dalam membicarakan pandangan memang kita akan dapati ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi khilaf di kalangan mereka tak apa, sebab mereka golongan ijtihad. Golongan ijtihad yang mampu untuk berijtihad, yang mampu untuk mengeluarkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan apabila anak tersebut keluar dengan bersuara, bergerak dan menangis, maka wajib dilaksanakan seperti mayat orang dewasa tanpa khilaf. Itu kata-kata, itu pandangan sarjana Imam Nawawi. Apabila anak tersebut keluar dengan bersuara, bergerak dan menangis, maka wajib dilaksanakan seperti mayat orang dewasa tanpa khilaf. Itu kita tahulah. Baik. Dan yang kedua, pendapat Imam Nawawi lagi. Anak itu keluar dari perut ibu dengan keadaan bergerak. Anak itu keluar daripada perut ibu dengan keadaan bergerak, yang menunjukkan bahawa dia masih hidup tetapi tidak menangis. Maka mayatnya wajib dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Atau tidak disembahyangkan. Ada choice, ada pilihan pula di situ. Anak itu keluar daripada perut ibu dengan keadaan bergerak yang menunjukkan bahawa dia masih hidup tetapi tidak menangis. Tak menangis. Maka mayatnya itu tadi wajib dimandi, dikafan dan disembahyangkan atau tidak disembahyangkan. Itu pendapat Imam Nawawi. Saya sebut sekali lagi, anak yang gugur ni berkaitan dengan anak yang gugur, yang keluar daripada perut ibu dengan keadaan bergerak yang menunjukkan dia masih hidup tetapi tidak menangis, maka mayatnya itu tadi wajib dimandi, dikafan dan disembahyangkan.
Tapi pada saya disebut dan disemayangkan atau tidak disemayangkan. Tapi dalam suasana kita pada hari ini, eloklah kita semayangkan. Sebab di situ ada pilihan. Baik, yang ketiga, keluar daripada perut ibu tanpa pergerakan dan tidak ada tanda-tanda yang anak tersebut hidup, maka masalahnya ini ada dua cara. Keluar daripada perut ibu tanpa pergerakan, tak ada pergerakan, dan tidak ada tanda-tanda yang anak tersebut hidup. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia hidup. Maka masalah ini ada dua cara. Yang pertama, jika anak tersebut tidak cukup 4 bulan dalam kandungan, maka anak tersebut hendaklah dimandikan saja. Mandi saja. Dan yang kedua, anak yang gugur belum cukup 4 bulan dalam kandungan dan keluar hanya segumpal darah, segumpal daging atau segumpal darah tanpa zahir rupanya, tidak wajib dimandi, tidak wajib dikafan dan tidak wajib disemayangkan. Ia boleh ditanam di mana-mana sahaja. Tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, itu pandangan. Itu dalam masalah anak yang gugur ni ada dua pandangan. Yang pertama pendapat daripada Imam Ramli, kedua pendapat daripada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sebut tadi berkaitan tentang keluar daripada perut ibu tanpa pergerakan, dan tidak ada tanda-tanda yang anak tersebut hidup, maka ada dua cara. Yang pertama, jika anak tersebut tidak cukup 4 bulan dalam kandungan, maka anak tersebut hendaklah dimandikan sahaja. Dan yang kedua, anak yang gugur belum cukup 4 bulan dalam kandungan dan yang keluar hanya segumpal daging dan segumpal darah tanpa zahir rupanya, tidak wajib dimandi, tidak wajib dikafankan dan tidak wajib disemayangkan. Ia boleh ditanam di mana-mana sahaja. Jadi tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, jelaslah kepada kita berkaitan tentang permasalahan anak yang gugur. Jadi ini tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan bila mana seseorang yang mengurus jenazah, bila mana dia berhadapan dengan keadaan-keadaan ini, dia boleh mengikut salah satu pandangan ataupun pendapat yang saya utarakan itu tadi. Sama ada kita nak mengikut pendapat Imam Ramli ataupun pendapat Imam Nawawi berkaitan tentang permasalahan anak yang gugur. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang bermaksud kanak-kanak yang gugur itu disembahyangkan dan didoakan untuk kedua ibu bapanya dengan sihat dan rahmat. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam matan hadisnya yang bermaksud apabila menangis kanak-kanak yang lahir dan kemudian gugur, maka hendaklah ia disembahyangkan dan dia mendapat pusaka. Jadi matan hadis yang saya bacakan ini yang mana maksudnya sebagai dalil anak yang gugur jika tiada tanda-tanda hidup, umpama bergerak dan menangis, maka hukumnya sama seperti orang dewasa. Dan kalau kita lihat pula dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana hadis ini saya baca di awal tadi yang berbunyi at-tiflu la yusalli alaihi wala yarithu wala yurathu hatta yastahilla, rawahu Tirmizi. Anak-anak yang gugur tidak disembahyangkan, tidak mengambil pesaka dan tidak diambil pesaka, melainkan keluar suara semasa lahir. Jadi tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, anak yang gugur yang telah nyata berbentuk rupa manusia, yakni bersifat dan sah sifat jantinanya sebagai lelaki, terdapat perselisihan pendapat ulama antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Yang pertama, mengikut pendapat Syekh Ramli, jika diyakini terdapat najis di bawah kulub zakarnya, tidak perlu ditayamum tetapi terus ditanam tanpa disembahyangkan. Itu berkaitan tentang anak yang gugur. Saya nak sebut sekali lagi, anak yang gugur yang telah nyata berbentuk rupa manusia, yakni bersifat dan sah sifat jantinanya sebagai lelaki,
terdapat perselisihan pendapat ulama di antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Mengikut pendapat Syekh Ramli, jika diyakini terdapat najis di bawah kulub zakarnya, tidak perlu ditayamum, tetapi terus tanam tanpa disembahyangkan. Kalau mengikut pandangan Ibnu Hajar pula, Ibnu Hajar berpendapat anak yang seperti itu hendaklah ditayamum. Hendaklah ditayamum. Kerana darurah. Pendapat ini dipersetujui oleh ramai ulama di Malaysia, tuan-tuan. Anak ini juga perlu disembahyangkan sebagai menghormati jenazah. Jadi kita ikut pendapat Ibnu Hajar. Tapi tidak menjadi satu kesalahan kalau kita nak mengikut pendapat Imam Ramli, tuan-tuan. Jadi untuk tuan-tuan dalam bab ni kita tengok ada perbezaan pandangan. Begitu juga kalau kita bicarakan dalam bab-bab yang lain, seperti contoh dalam nak mengeluarkan zakat perniagaan sebagai contoh. Sebagai contoh. Kalau orang yang meniaga, tuan-tuan, bila dia nak keluarkan zakat perniagaan di akhir tahun tu tadi, dia akan buat kiraan kepada barang-barang yang ada dalam kedai dia. Jadi macam mana nak nilai ni barang-barang yang ada dalam kedai di akhir tahun? Maka di situ ada pandangan. Ada beberapa pandangan. Ada di kalangan ulama, di mana kita boleh menilai mengikut harga belian asal. Ada pandangan mengatakan kita boleh kira barang-barang kita dalam kedai kita mengikut harga belian asal. Dan juga ada pandangan mengatakan kita boleh kira barang-barang kita yang ada dalam kedai kita mengikut harga pasaran. Jadi di situ ada pandangan. Tapi kita boleh ikut mana-mana pandangan. Kita boleh ikut mana-mana pandangan. Begitu juga dalam persoalan anak yang gugur yang telah nyata berbentuk rupa manusia. Dia gugur. Lepas tu nyata berbentuk rupa manusia, yakni bersifat dan sah sifat jantinanya sebagai lelaki. Terdapat perselisihan pendapat ulama. Perselisihan ini berlaku di kalangan ulama-ulama mujtahid, bukan di kalangan kita. Kita tak layak untuk duduk atas status mereka. Tak layak, tuan-tuan, jauh. Jauh kita jauh dengan mereka. Tapi kadang-kadang kita terdengar agak suara-suara sumbang mempertikaikan ulama-ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i. Baru buat 1 degree. Allahu Akbar. Jadi perselisihan ini berlaku di kalangan ulama. Jadi berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi, saya ulang sekali lagi, anak yang gugur yang telah nyata berbentuk rupa manusia, yakni bersifat dan sah sifat jantinanya sebagai lelaki. Terdapat perselisihan pendapat ulama. Antara siapa? Antara Syekh Ramli dan juga Ibnu Hajar. Mengikut pendapat Syekh Ramli, jika diyakini terdapat najis di bawah kulub zakatnya, tidak perlu ditayamum, tetapi terus ditanam tanpa disemayang. Itu mengikut pendapat Syekh Ramli. Adapun Ibnu Hajar pula berpendapat anak yang seperti itu hendaklah ditayamum kerana darurah. Pendapat ini dipersetujui oleh ramai ulama di Malaysia. Anak ini juga perlu disembahyangkan sebagai menghormati jenazah dia. Itu pandangan daripada Ibnu Hajar. Tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membicarakan tentang persoalan anak yang gugur ni, memang kadang-kadang bila berlaku keadaan ini dalam masyarakat, kita kadang-kadang berada dalam situasi, apa tindakan kita nak buat ni dalam situasi begini? Jadi ini sebagai satu panduan. Sebagai suatu panduan kepada kita tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi bila mana kita buat satu tindakan berkaitan tentang anak yang gugur, dan sebagai contohnya kalau kita dapati dalam isu tu tadi ada khilaf di kalangan para ulama, jadi kita jangan bertengkar dalam persoalan khilaf. Kita raikan perbezaan pandangan tu tadi. Saya pernah tengok dalam satu kes, tuan-tuan, nak sembahyang jenazah. Bukanlah, tak adalah bergaduh, tapi saya terdengar suara-suara yang tak puas hati dari sudut kedudukan meletakkan jenazah.
Kadang-kadang bila orang tu dah tersilap dan sebagainya, kita janganlah jadikan benda tu sebagai satu isu besar. Dia soal nak meletakkan kepala jenazah tu tadi, kanan ke kiri ke, macam lelaki sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi dia tersilap. Oh, dia jadikan isu tu besar. Dia tidaklah membawa kepada batalnya sembahyang tu tadi. Kita tak usah. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita orang kata, kita tak sunyi daripada silap. Kita jangan jadikan benda tu tadi sebagai satu isu yang besar. Kalau sebagai contohnya, kalau kita nak bagi tahu dengan imam tu tadi, kita dapatkan imam, kita cakaplah baik-baik dekat dia. Imam, saya rasa kedudukan jenazah ni tersilap. Jadi insya-Allah dia boleh terima. Ini dia cari kelompok dia bercakap. Macam dia nak tunjulkan diri dia pula. Ataupun dia nak jadi imam ke? Jadi imam, buatlah pemilihan nanti, lantiklah, pilihlah saya jadi imam. Kadang-kadang itu yang saya tengok dalam masyarakat untuk tuan-tuan. Bila kita patutnya, bila satu-satu kesilapan yang kita tengok berlaku sebagai contoh, kita jangan dedahkan kesilapan tu. Jangan kita cerita dengan orang. Sebaliknya, kita jumpa imam tu tadi, orang bertanggungjawab, lalu kita beritahu. Kita maknanya kita tutup. Kita kalau boleh, kalau kita cover sikit, kita jangan kita kata ini macam mana ni, ni salah ni. Tak boleh lah kita jumpa kepada pihak kita. Baik. Jadi ini di antara tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan berkaitan tentang anak yang gugur. Berkaitan tentang anak yang gugur. Saya sebenarnya tajuk ni respon daripada jemaah ada yang bertanya kepada saya. Jadi saya pun masa tu ada tugas, saya minta maaf saya tak dapat, tapi saya bagi respon. Maknanya begini tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Sekalipun kita tidak diamanahkan atas tugas mengendalikan jenazah, tetapi knowledge ini, pengetahuan ini boleh kita kongsikan dengan masyarakat. Sekiranya berlaku dalam keluarga kita, sekiranya berlaku dalam ahli masyarakat kita. Jadi masa kita utarakan tu tadi, kita bagi kita punya point, kita bagi pandangan. Kita jangan cakap pandangan kita mengikut pendapat Ibnu Hajar, mengikut pandangan Imam Nawawi. Begitu juga dalam persoalan yang saya sebutkan tadi, dari sudut nak mulakan zakat perniagaan tadi, orang yang menyaga dan sebagainya. Macam mana ni Ustaz? Kita nak kira harga barang, kita nak kira ikut harga belian asal ke ataupun harga semasa? Jadi dalam hal ini ada pandangan mengatakan kita boleh mengikut harga pasaran, ataupun ada juga pandangan mengatakan kita boleh mengikut harga belian asal. Jadi tak ada masalah. Ikutlah mana-mana pandangan. Baik, itu berkaitan tentang anak yang gugur. Anak yang gugur, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana masalah ini timbul dalam masyarakat, maka ini tindakan kita. Ini tindakan kita. Dan kita jangan sekali-kali tersilap dalam tindakan kita. Jangan sekali-kali tersilap berkaitan tentang permasalahan anak yang gugur. Baik, kita tengok sedikit berkaitan tentang hukum orang yang membunuh diri. Kita tengok sikit berkaitan tentang hukum orang yang membunuh diri. Baik. Islam adalah satu agama yang mendidik. Islam adalah satu agama yang lengkap, yang merangkumi dalam pelbagai isu. Islam adalah agama kesejahteraan. Dan bila mana kita menganuti agama Islam, Islam melarang penganutnya bertindak membunuh diri. Dan orang yang membunuh diri, dia mendapat suatu ancaman yang besar di akhirat. Dia akan diazab dengan azab yang begitu pedih. Sebagaimana yang kita sedia maklum, membunuh diri adalah di antara dosa-dosa besar di dalam Islam. Walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan apa jua sekalipun. Kalau kita lihat dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang bermaksud orang-orang yang membunuh dengan cara mengantungkan diri atau mencekik dirinya sendiri,
akan diseksa dengan membiarkannya mencekik dirinya di dalam neraka. Dan orang yang membunuh diri dengan menikam dirinya sendiri, ia akan dibiarkan menikam dirinya di dalam neraka. Sampai begitu sekali tuan-tuan ya. Orang yang membunuh dengan cara mengantungkan diri atau mencekikkan dirinya sendiri akan diseksa dengan membiarkannya mencekik dirinya di dalam neraka. Dan orang yang membunuh diri dengan menikam dirinya sendiri akan dibiarkan menikam dirinya di dalam neraka. Sebab itu Quran kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. La harfun nahyi kullu nahyi haram. Hari ini tentang bukan setakat bunuh diri ya. Anak yang ada dalam kandungan pun dia sanggup bunuh. Dia sanggup bunuh, dia lempar kat Sungai Kelang tadi. Quran kata tu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. La harfun nahyi kullu nahyi haram. Jangan campakkan. Jadi membunuh diri merupakan satu dosa yang amat besar. Perbuatan membunuh diri bukanlah satu jalan penyelesaian, malah akan mendapat penderitaan yang amat dahsyat di akhirat kelak. Sebagai orang yang beriman tuan-tuan, kita akan diuji. Bila mana Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke dunia, kita dihantar ke dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dalam masa kita mengabdikan diri kepada Allah, dalam masa kita melalui kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan pelbagai ujian sama ada kecil ataupun besar. Dan jangan sekali-kali kita menjadikan ujian yang datang dalam hidup kita ni sebagai suatu beban. Kita kena think positif. Setiap ujian yang datang sama ada kecil atau besar, di mana ini merupakan suatu ujian daripada Allah. Allah nak uji sejauh mana ketahanan mental dan juga ketahanan keimanan kita kepada Allah SWT dalam kita melalui kehidupan. Saya ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia sakit kanser. Jadi dia think negatif. Dia membayangkan sesuatu yang belum pasti. Jadi dia orang sepatutnya bila kita sakit, kita pasrah, kita redha, kita redha sekalipun kematian menjemput kita. Sepatutnya itu yang perlu kita tanam pada diri kita. Ini tidak dia dibuai rasa gelisah, dia memikirkan sesuatu yang tak pasti. Dia diburu rasa bersalah. Dia kata dia banyak dosa dengan suami dia. Allahu Akbar. Jadi bila mana dia diburu dengan kisah-kisah silap, bila mana keimanan dia nipis, bila mana dia tak dapat menguasai diri, maka dia akan bertindak, bukan mustahil, dia bertindak membunuh diri. Bukan mustahil. Sebab tu tuan-tuan, bila dinamakan kehidupan, kita tak boleh lari daripada dugaan, sama ada kecil ataupun besar. Dan jangan kita jadikan dugaan yang mendatang sebagai sebab untuk kita bertindak di luar batasan agama. Kita tengok orang main saham, bila dia rugi teruk, dia bunuh diri. Tak boleh nak bayar hutang. Apakah itu jalan penyelesaian? Itu bukan jalan penyelesaian. Sebab itu orang yang beriman tuan-tuan, dia jadikan ujian yang datang dalam hidup dia, dia jadikan itu satu ujian. Sebab itu orang yang beriman, bila mana datang dugaan, dia jadikan dugaan itu sebagai ujian daripada Allah SWT. Cuba kita tengok orang yang beriman, bila mana dia kehilangan orang yang tersayang, bila mana dia kehilangan harta benda dan sebagainya, dia tenang dalam menghadapi ujian itu tadi. Berbeza dengan golongan kufar, berbeza dengan golongan orang-orang kafir tuan-tuan. Bila mana sesuatu musibah yang datang kepada mereka, orang kata koyak-koyakkan baju, tumbuk-tumbuk badan, tumbuk-tumbuk dinding, mereka menyesali, mereka akan menyebut perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Tapi orang yang beriman, dia pasrah, dia redha. Dalam dia pasrah, dalam dia redha tu tadi, mengalir air mata kesediaan. Tapi dia boleh kawal diri dia. Dia tidak bertindak untuk membunuh diri dan sebagainya. Tapi di akhir-akhir ini tuan-tuan, kita melihat ada ibu yang sanggup menggugurkan anak dalam kandungan, lalu bertindak membunuh. Bukan setakat menggugur, bahkan membunuh.
membunuh. Dan yang lebih dahsyat, setelah digugurkan, dibunuh, dia membunuh dirinya sendiri. Dia fikir dengan membunuh diri dia merupakan satu jalan keluar yang boleh menutup keaiban dia. Dia tak tahu di alam barzah, dia keluar daripada masalah dunia, dia akan berhadapan dengan masalah di alam barzah. Kita jangan ingat tuan-tuan, orang yang bunuh diri itu tadi, dia ingat dia selesai masalah dunia. Dia tak tahu yang dia akan berhadapan dengan alam barzah. Alam barzah ni tuan-tuan, alam barzah ni kalau kita nak pergi, kalau kita nak berhijrah ke alam barzah, kita mesti buat suatu persiapan yang besar dari sudut iman kita, dari sudut amal kita. Makna dalam bahasa yang mudah, amal kita tu kena maksimum. Nak bila mana kita nak berhijrah ke alam barzah. Sebab alam barzah ni adalah alam transit untuk menuju ke alam akhirat. Orang yang pergi ke alam barzah dalam keadaan persiapan, mereka akan bahagia di sana, tuan-tuan. Berbalik kepada isu yang saya sebutkan tadi, jadi perbuatan membunuh diri bukanlah satu jalan penyelesaian, malah akan mendapat penderitaan yang amat dahsyat di akhirat kelak. Mengikut huraian ulama, Rasulullah SAW pernah enggan menyembahyangkan jenazah orang yang membunuh diri sebagai memberi amaran supaya umat Islam tidak melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Rasulullah pernah enggan menyembahyangkan jenazah orang yang membunuh diri sebagai apa? Sebagai memberi amaran supaya umat Islam tidak melakukan perbuatan yang terkutuk. Begitu juga Rasulullah enggan menyembahyangkan orang yang mati kerana dikenakan hukuman rejam akibat berzina sebagai memberi amaran kepada umat Islam tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Hari ini zina, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kadang-kadang tak kenal ni, main tekan-tekan ni. Laptop tu main tekan-tekan, tak tahu jumpa satu tempat. Lepas tu, dia tahu kena tangkap. Bila dibicarakan kat mahkamah, memang saya ada niat untuk berzina. Ada niat, denda sekian, tak bayar denda, kena penjara. Sebagai contoh lah kan. Buat orang selalunya, tapi maknanya tuan-tuan, dia buat pertemuan tu, dia dah niat dah nak melakukan zina. Rasulullah pernah enggan menyembahyangkan orang yang mati kerana dikenakan hukuman rejam akibat berzina sebagai memberi amaran kepada umat Islam supaya tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Kesimpulannya tuan-tuan, orang yang mati kerana membunuh diri atau direjam atau mati dalam keadaan fasik, maka mayat ni hendaklah diuruskan seperti mayat biasa, iaitu dimandi, dikafan dan disembahyangkan, seterusnya dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Itu yang kita kena buat. Sebab kadang-kadang kita dapati dalam masyarakat kita lain pula tindakan dia, tuan-tuan. Kadang-kadang ada tu orang tu tak pergi surau, dia mati. Bukan mati bunuh diri, tak pergi surau, tak pernah nampak pergi surau. Saya confuse agama dia. Kamu nak semayang, semayang lah. Jangan begitu, tuan-tuan. Semayang. Saya pernah tengok, tuan-tuan, di taman saya lah. Saya tak pernah nampak dia semayang dekat surau saya. Saya tak pernah nampak. Jadi satu hari, saya baca khutbah di tempat lain. Saya tengok dia ada di surau tu. Dia di masjid. Dia suka, tak surau Jumaat lah. Dia suka pergi surau tu. Padahal rumah dia, katalah rumah dia di taman ni, dia tak pergi surau ni, dia pergi surau tempat lain yang buat Jumaat. Saya kata, kenapa dia tak pergi, tuan-tuan? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kita kadang-kadang orang tak ada tu. Mesti ada sebab. Mungkin dia seronok ke kat situ, Allah. Tapi kita ni kalau kat taman kita pergilah surau taman kita. Buat apa kita pergi surau taman orang lain? Taman kita tu lebih utama. Jadi kita tak tahu. Katalah meninggal orang tu tadi, dia duduk dengan taman kita ni, katalah 10 tahun dengan kita, tapi kita tak pernah nampak dia semayang berjemaah dengan kita. Jadi kita think positif, sangka baik dan sebagainya, kita semayanglah. Janganlah sebab ada segelintir tu tadi dia bertindak, saya tak pasti agak. Jangan cakap saya tak pasti agama dia dan sebagainya. Jangan kita bersangka baik, kita semayangkan dia. Kita tengok dalam bab orang yang membunuh diri ni. Kesimpulannya, orang yang mati kerana membunuh diri
atau direjam, atau mati dalam keadaan fasik, maka mayatnya hendaklah diuruskan seperti mayat biasa, iaitu mandi, dikafan dan disemayangkan. Seterusnya dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Itu tindakan yang perlu kita buat. Kalau kita sebagai orang yang dipertanggungjawabkan di satu tempat, maka ini rasional yang perlu kita ambil. Jangan kita tengok, tak pernah datang surau, kafir ni. Jangan tuan-tuan. Sebab saya ada sedikit pengalaman tuan-tuan. Duduk di kalangan orang-orang yang mendabik dada, kita tengok mengaji agama sama kita, bila tengok orang tu tak selari dengan dia, kafir. Tegur kafir. Kafir yang jenis, dia tak nak pergi langsung. Saya kata ni tak boleh ni. Sampai setara kafir. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh begitu. Orang yang tak seideologi dengan kita tak boleh meletakkan dia sampai setara tu. Kalau kita tengok dia silap, kita nasihatlah dia. Tapi bila dia meninggal, kita kena semayangkan dia. Ataupun orang mati, orang yang membunuh diri pun, ditanam, dimandikan dia, dikafan dia, disemayangkan dia, dan juga ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini dalam berkaitan dengan apa dalam hal ini saya nak tegaskan sekali lagi maknanya apa saja situasi yang berlaku dalam masyarakat kita berhubung dengan tindakan membunuh diri dan sebagainya, itulah tindakan yang perlu kita perlu lakukan. Maknanya jangan kita orang kata kita bertindak di luar batasan agama. Memang kita tak dapat nafikan, memang Rasulullah kalau kita lihat mengikut pandangan ulama, Rasulullah pernah enggan menyembahyangkan jenazah orang yang membunuh diri. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita tuan-tuan, maknanya umat Islam, generasi kita, ahli keluarga kita ataupun ahli masyarakat kita, selagi kita hidup, kita kena ingat kita akan berhadapan dengan ujian, sama ada kecil ataupun besar. Dan jangan sekali-kali kita jadikan ujian ini sebagai suatu benda yang membebankan kita. Sepatutnya kita jadikan benda-benda yang mendatang dalam hidup kita, sama ada dia mengembirakan kita atau memberduka kita kan, kita jadikan dia sebagai satu ujian dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi sesuatu yang berlaku tu tadi, kita rasa seperti hidup kita akan susah. Kita jangan jadikan benda ni sebagai orang kata bila kita rasa susah lah hidup saya, bankrupt lah, muflis lah saya, jadi sebagai satu jalan keluar bertindak membunuh diri. Ini bukan jalan penyelesaian. Sebab itu sebagai orang yang beriman, dia mesti kuat, dia mesti tahu bahawa perbuatan membunuh diri itu tadi merupakan satu dosa yang amat besar. Jadi tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah, kita dapat kongsi dua input yang berkaitan tentang anak yang gugur dan juga berkaitan tentang orang yang membunuh diri. Sebab saya melihat tuan-tuan dalam situasi masyarakat kita pada hari ini, daripada maklumat-maklumat sosial yang kita dapati, kadang-kadang perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi inilah di antara beberapa tindakan yang kita perlu buat. Berkaitan tentang anak yang gugur tu, kita boleh mengikut, sama ada mengikut pendapat Imam Ramli ataupun pendapat Imam Nawawi. Berkaitan tentang permasalahan orang yang membunuh diri, apa tindakan yang kita nak buat. Jadi selesai masalah, tak timbul lagi saya tak nak mandikan dia, saya tak nak ni tu. Jangan begitu tuan-tuan. Bila mana kita dapat itu, maka kita mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa orang yang terlibat itu. Itu terpulang, itu hak Allah. Kita sebagai hamba Allah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membunuh diri itu tadi, dia tidak mempunyai kekuatan keimanan. Dia tidak mempunyai kekuatan keimanan. Tapi dalam hal ini, dia tak boleh salahkan orang lain. Dia kena salahkan diri dia sendiri. Dia kena salahkan diri sendiri. Sebab keimanan kita ni, untuk tuan-tuan dalam hari-hari yang kita lalui, ada ketika keimanan kita bertambah, ada ketika keimanan kita berkurang. Berkurangnya iman kita disebab kurangnya amal kita. Jadi bertambahnya iman kita bila mana kita kuat berzikir, bertasbih, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bila kita kuat dari sudut amal-amal soleh ni, jadi bila mana ujian yang datang dalam hidup kita, maka ujian itu tidak mampu menggugat
keimanan kita. Kita tetap teguh, kita pasrah, kita redha apa saja yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Cuba kita tengok kisah-kisah orang-orang yang beriman. Mereka redha. Kita tengok Bilal dalam ujian yang dia hadapi, dalam dia nak menegakkan Islam. Kita tengok macam mana punishment, hukuman yang pernah dikenakan kepada dia bila mana dia beriman kepada Allah. Adakah dia mendabik, adakah dia menyatakan, wahai Allah, di saat aku beriman kepada kamu, mengapa kamu tidak menolong aku? Mengapa begitu berat sangat ujian ini? Dia tak pernah berkeluh kesah. Pasrah. Sebaliknya dia pasrah dan juga dia redha. Ada juga tuan-tuan, kadang-kadang di kalangan generasi kita bila tak dapat jodoh, dia kata Allah Ta'ala tu tadi dia kaya, dia boleh mohon doa. Saya selalu sembahyang, tapi mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Kita kena think positif. Kalau umpama kita telah memenuhi prasyarat dia tu tadi, tetapi jodoh kita tak dapat, kita pasrah, kita redha di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ada hikmah dia, ada rahsia di sebalik itu yang mungkin tidak dapat disingkap kepada kita buat ketika ini. Jadi sebagai orang yang beriman, kita redha. Ini bila tak dapat sesuatu yang diminta, bertindak membunuh diri. Inilah yang berlaku di akhir-akhir dalam kita menghadapi Allah baru, tuan-tuan. Ini yang kita hadapi dalam generasi pada hari ini, di mana bila ada konflik, ada permasalahan yang tak boleh dipecahkan, mereka bertindak membunuh diri. Jadi tuan-tuan saudara yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita. Mudah-mudahan ia dapat memberi suatu manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Yang sempurna daripada Allah, kekurangan daripada saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.